Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Saya ingin teruskan bicara kita. Sila tekan like, love dan share. Kalau boleh tekanlah loceng dan sebagainya supaya kita nak menceritakan tentang ada kaitan dengan sebenarnya zaman pandemik ni lebih ramai orang yang menghadapi masalah yang saya nak cerita malam ni, iaitulah luruh ataupun gugur rambut sehingga akan boleh jadi sampai botak. Dan yang paling kita risau ialah kalau botak tu tidak sama rata. Kan kalau sama rata tu kita boleh, kalau lelaki tu boleh cukur botak terus. Tetapi kadang-kadang dia datang setumpuk kat belah kiri, setumpuk belah kanan, ada yang besar 50 sen, ada yang RM2 punya saiz. Yang ni yang jadi penat, betul tak? Hair loss ataupun keguguran rambut sehingga akan boleh jadi sampai botak ada minimumnya 12 sebab. Okey, dan saya cerita yang paling serius sekali dahulu. Maksudnya kenapa dia boleh berlaku, okey, benda ni. Tapi yang biasa you dengar ialah nombor satu, tidak lain tidak bukan ialah hormon yang dikeluarkan tinggi sewaktu anda berada dalam keadaan stres. Dan hormon tu nanti ada lagi beberapa situasi yang berlaku, peristiwa dalam hidup you yang lepas-lepas pun atau tengah berlaku sekarang ataupun tiap-tiap bulan boleh berlaku benda ni. So first one, when you are stressful, dalam keadaan tertekan, ada risau, resah, gelisah, you tahulah kan zaman-zaman setahun setengah kita ni dah berlalu. Dalam setahun setengah ni pun boleh beratus rambut yang boleh dah luruh setiap hari. Sebab maksimum sepatutnya lebih kurang 100. Memanglah average lebih kurang 70, 80 itu normal ya, sampai 100 pun normal. Tapi kalau atas pada 150, 100, satu genggam tu sampai lubang nak keluar air pun, tempat kita mandi pun dah tak boleh keluar air, itu berarti you kena dengar lecture ni. Cortisol iaitu hormon yang keluar selalunya sewaktu you stress. Cortisol ni datangnya daripada atas, daripada buah pinggang you, ada nama adrenal gland. Okay, gland tu bila terlalu percambahannya banyak sangat dia akan keluar. Tapi selalunya yang ni orang wanita kurang daripada lelaki. Lelaki lebih teruk sikit dia punya kadarnya. Berarti orang lelaki lebih banyak kena kebotakan daripada wanita. Tapi tentang kortisol ni dua-dua sama rata. Apabila tinggi sangat, kortisol ni selalu sangat, kita dalam keadaan stres, you akan dapat orang panggil general hair loss, keguguran rambut yang yang serba rata, maksudnya kena kat semua tempat. Kalau dia nipis semua, dia tak ada bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau you punya kortisol tak cukup pula, dah letih sangat, dia dah tak larat nak keluar kortisol, dia jadi letih. Yang ni selalunya bukan penyakit stres, tapi ada juga kaitannya dengan stres, tetapi ditambah pula dengan penyakit autoimun. Sel tu dah lawan imuniti badan you sendiri, dia attack bahagian akar-akar bahagian rambut pula, maka you akan dapat setengah-setengah tempat dia lebih attack. Maka ikut suka hati dia nak buat kat mana, dia herannya Tuhan jadikan dia bulat-bulat macam tu. Jadi yang itu dipanggil alopecia areata. Selalunya orang lelaki dia botakkan habis, dia cukur habis, betul. Okey, selalunya disebabkan juga masa ni bukan masalah hormon kortisol saja, tapi estrogen meningkat. Orang perempuan terutama sekali banyak estrogen ni, dan dia selalunya waktu pregnant. Herannya setengah masa pregnant rambut dia kurang luruh, kurang gugur. Tapi ramai-ramainya kalau masa pregnant lah, dia rambut dia jadi nipis je, faham tak? Dan masa dia bulan-bulan, saya kata tu setiap bulan masa period, dia mula luruh lebih. Ataupun masa dia makan birth control pills, faham tu? Sebab masa ni juga kalau estrogen you meningkat, hormon wanita, you punya thyroid akan menurun, thyroid hormon. Bila thyroid hormon menurun, rambut lagi luruh. Dua, masa postpartum pregnancy, ramai orang pula post, maksudnya selepas you dah bersalin masuk minggu kedua, minggu ketiga. Kalau orang tua-tua dulu kata masa dia menungku, pakai yang panas tu kan, kita demah kat bahagian ni lah, wanita ni bila dia menungku tu, maka dia masa tu rambut dia senang luruh. Ada orang macam tu. Ini disebabkan estrogen pula lepas beranak tu jatuh pun dia luruh rambut.
naik pun dia luruh rambut. Wanita ni memang terpengaruh banyak dengan hormon. Maklum sajalah kan. Okey. Baik. Seterusnya, nombor 3, insulin. Kalau insulin tu tinggi sangat dalam badan you, memanglah insulin ni you tahu kenapa dia tinggi, disebabkan kita suka makanan-makanan yang tak ikut pantang D&D diet lah kan. Gula banyak sangat, banyak fast food, banyak processed food, jadi cerita. Jadi anda kena hati-hati sebab yang ni akan meningkatkan you punya endogens. Dia bukan androgen, endogens. Endogen ni hormon yang tinggi waktu insulin you tinggi, waktu you suka sangat makan benda yang bergula. Okey. Dan selalunya masa ni you senang kena apa orang panggil PCOS, polycystic ovarian syndrome. Yang ingat tak perempuan ada cyst dalam ovary dia tu, tapi dia punya petunjuk kat luar dia dah boleh naik macam lelaki, berbulu kat bahagian facial, muka boleh naik bulu roma. Dah mula jadi macam lelaki pula. Lepas tu rambut boleh luruh pula. Jadi tak seronok lah kan wanita kalau jadi macam ni kan. Seterusnya, yang penting ialah menopause. Masa menopause macam-macam dia ganggu kan. Saya memang prihatin kepada masalah wanita ni, banyak sangat pula. Bukanlah Tuhan tak adil, mestilah dia adil, dia ada sebab kenapa lelaki dia bagi banyak heart attack, bagi banyak gout, bagi banyak penyakit-penyakit lain lah. Of course prostate lah lelaki, wanita dia ada dia punya, tetapi disebabkan organ-organ wanita dan hormon-hormon wanita ni dia selalu sensitif kepada mengeluarkan gejala-gejala seperti inilah, rambut luruh, lepas tu menopausal, tahulah cerita panas, sejuk badan semua kan. So yang satu yang dia orang tak tahan tu, rambut dia pula luruh. Dalam menopausal luruh gugur pula rambut lagi. Thyroid lagi sekali, tadi saya tak tekankan sangat, sekarang kita nak pay attention pada thyroid. Thyroid ni dulu saya cerita, kalau kening ni sebelah dah sampai tak ada bulu kening lagi dah, jatuh rambut tak apa, jatuh kening lagi, dan selalunya yang ni menyebabkan kebotakan rambut juga, kerontokan kata orang Indonesia. Okey, masalah thyroid jadi hypo, tak cukup dia punya hormon thyroid pun boleh jadi. Di dalam hormon ni ada satu lagi dipanggil, kalau lelaki terutama sekali, orang perempuan pun ada hormon dipanggil testosteron, dihydroxytestosterone ni. Kalau dia meningkat, terutama sekali you tengok orang yang suka pergi gym, you perasan tak? Yang sado-sado, yang badan best-best tu semua tu kan, dia nak perform, nak jadi Mr. Universe. Maksudnya badan dia tu, bila dia tengok cermin tu, dia tak boleh kalau tak ada ketak yang sama tinggi 1 cm belah sini nak 1 cm. Kalau sini dah naik 2 inci, sini nak naik 2 inci. Kat punggung lagi, kat perut lagi, orang ada 6 pack, dia nak 8 pack. Okey, buat semua. Stres campur masa nak pakai berat badan, nak di ketakkan tu, nak jadi toning semua tu, dia keluar lagi hormon nama testosteron. Kononnya hormon kelakian ni lah. Laki punya lelaki, dia tengok semua jadi M shape kat depan. M yang M betul macam tu. Macam tu M. Tahu tak? Lepas tu dia pergi belakang, tinggal rambut kat sini je. Tapi badan cantik lah. Kalau rambut, sorry, habis, mati kat depan tu. Okey. Lepas tu dia pergi ke belakang sampai cukup semualah. Jadi itu antara sebab yang berkaitan dengan hormon. Seterusnya, yang penting ialah dari sudut pemakanan. Bila kita tak cukup beberapa, bukan semua mineral yang berkaitan dengan rambut kan. Jadi ada 5-6 yang kita kena prihatin. Satu, iron, zat besi. Anemia menyebabkan rambut boleh luruh. Nombor 2, silikon. Silikon ni dalam trace mineral makanan dan body kita pun keluarkan silikon juga. Kalau tak cukup, itu yang kalau you pernah tengok tak, rambut suka split hair dan senang brittle. Rambut pun boleh jadi macam senang patah-patah kan. Yang saya kata M shape tadi tu, lelaki terutama sekali, dia memang confirm tak cukup zinc juga. Orang perempuan pun kena ikut juga ni. Lepas tu copper, bila warna rambut you tak main warna kuning pun, dia warna kuning sendiri. Dia dah tukar warna orange, dia dah tak hitam lagi dah, you kata wah ni macam darah Mak Saleh ni. Sebenarnya dia dah tak ada copper dalam badan dia. Lepas tu selenium satu lagi. Jadi kalau ada 5 kekurangan, deficiency vitamin mineral ni terutama sekali, memang senang rambut kita orang kata gugur. Silika yang saya nak tekan kat sini ialah satu lagi, macam mana orang kata, rambut kau ni kuat lah,
Kalau ikat buah kelapa pun kau boleh tarik naik atas lah, tak putus-putus rambut kau. Rupanya dia kuat, dalam body dia ada silika, mineral yang bagus. Ni datang daripada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, makanan nanti. Dia ada satu vitamin B for Bangkok, yang namanya biotin. Farmasi tu kalau you nak pergi beli biotin, silakan. Biotin ni is very good. Wajib ada B kompleks sekali lah. Pendek cerita, B banyak mainkan peranan. B6, B3, biotin ni very good. So B kompleks yang datangnya, kalau tak mau bahan daripada farmasi, pergi beli kat kedai organik yang namanya nutritional yeast. Untuk orang yang vegan, yang vegetarian, tak cukup B12, dia ambil nutritional yeast. Warnanya kuning, keping-keping macam emping tu, kan, dalam plastik tu. You belilah sebulan 1 bungkus, cukup tabur lebih kurang 1 sudu makan ke atas you punya salad, atas makanan-makanan you, insyaAllah beres. Lagi satu, pastikan makanan protein you cukup. Protein ni maksudnya yang daripada sayur-sayuran banyak, daripada kacang pun banyak. So kita don't have to worry about protein kot-kot lah. You nak kena ambil daripada daging ke apa, kalau tak makan jangan panik. Sebab bak kata gajah dan kuda dan kambing, aku punya badan lebih besar daripada kau, aku makan rumput je kan. Berarti protein diperlukan untuk rambut dan inilah kulit, untuk kuku semua. Tak cukup protein, mulalah rambut tu jadi lemah, ataupun senang senang luruh, gugur. Sebab tu kalau you tengok kanak-kanak di Afrika ataupun di negara-negara miskin, ataupun kalau kita tengok anak-anak Palestin tu, tak, rambut yang cantik, budak-budak cantik-cantik tu, tapi rambut dia orang semua dah mula gugur. Sebab apa? Tak cukup makanan protein yang berkualiti. Kesian dia orang kan. Dan warna rambut dia orang selalunya perang, tak lagi hitam. Kalau asalnya rambutnya hitam lah kan, faham tak? So yang penting ialah biotin tadi ni, vitamin-vitamin ni juga dikeluarkan oleh, kalau saya kata badan kita tu dari siapa? Takkan daripada tangan, sel-sel lengan kita, tak. Dia datang daripada mana? Daripada usus, intestine kita, iaitu daripada bakteria kita. Kan saya selalu kata bakteria memainkan peranan yang paling penting untuk kehidupan kita, termasuklah sampai jaga rambut pun. Jadi kita kena bela dengan banyak serat, faham tak? Dengan banyak prebiotik dan probiotik. Maksudnya makanan yang berserat. Kita tahu jenis-jenis bawang semua tu bagus. Jaga baik-baik gut, perut kita harus dijaga dengan elok. Dan kalau boleh, kurangkan makan antibiotik. Kita dapati antibiotik antara satu penyebab utama kenapa rambut kita boleh gugur. You jangan main-main sebab bila terlalu bersih, antibiotik tu makan bukan bakteria jahat je dia bunuh, tetapi bakteria baik pun dia bunuh. Itu yang kadang-kadang kita sampai cirit dan sebagainya. Kalau selalu sangat kena antibiotik, maka rambut. Dan anda yang belum pernah kena kemoterapi, anda tak faham siapa yang pernah kena, dan saya sendiri pernah mengalami. Ceritanya ialah, kita ingat macam orang cerita je kan, tak ada pengalaman. Bila dah kena sendiri, betul yang saya cerita tadi, yang segenggam bila you tarik lepas mandi kan, you tarik rambut you macam tu, nak bilas ke apa-apa kan, habis penuh dengan rambut je. Itu yang saya cycle yang kedua masuk ketiga dah habis rambut, botak habis. Sebab apa? Dia bunuh akar rambut. Jadi bahan-bahan kemoterapi yang berkemikal, memang itu dahsyat lah. Nasib baiklah dia ada peluang stem cell rambut tu ada lagi. Bila dah habis pengaruh kemoterapi tu, kalau you jaga makanan you elok, dia naik balik dengan cepat. Kalau you terlalu diet pun tak boleh juga. Diet bukan saya kata dari pantang larang tadi, ikut betul, semua ikut betul, tapi sampai tak mau makan pula. Jenis yang kalorinya bawah pada 500, tahu tak? Kita selalu makan 2000. Orang Malaysia kan sejak duduk kat rumah ni, kadang-kadang lagi banyak karbo pula tu. 2500 kadang-kadang sekali makan. Kalau ada pula terdapat apa-apa durian pula lagi, apa lagi, tibai lagi. So sampai 3-4 ribu satu hari, manalah. Tapi kalau orang yang pula di other side, bila dia terlalu orang panggil serius, sampaikan tak boleh tu, tak boleh ni semua tu, you kalau sampai orang utara kata tahap, sampai tak mau makan apa langsung, rambut boleh luruh juga.
So you cannot go too low sehinggakan body kita tak cukup nutrient, tak cukup dia punya zat makanan, terutama sekali protein yang baik, protein yang bagus selalunya datang daripada sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan, kacang semua bagus. Jadi protein-protein ni tak cukup, maka rambut akan mula bertukar warna, lepas tu dia jadi nipis, sambilan tu dia dah mula gugur, lama-lama tak ada apa lagi tinggal. Kuku pun dah jadi senang patah-patah dan you selalu letih. Ini antara gambaran yang orang bermasalah dari sudut pemakanan. Pinggang juga memainkan peranan, dia pun letih, dia tak boleh keluar hormon-hormon yang menjaga badan you semua ni, lingkup. Okey. Dan ujung-ujung sekali kita sekarang nak buat sesuatu supaya dia boleh reverse balik. Nombor satu, you kena tengok balik punca kenapa benda tu berlaku. Ada semudah setengah orang tu pasal dia suka cat rambut saja pun dah rambut dia senang luruh. Kalau dia lupa nak cat rambut, rambut dia kurang luruh. Jadi dia tahu keguguran rambutnya disebabkan oleh chemical yang dia pakai untuk cat rambut, warna rambut tu. Okey, ataupun kalau dia tak keluar mana-mana sekarang, zaman PKP tak pergi office, dia tak keringkan rambut pakai hair dryer yang panas tu, dia tengok-tengok rambut dia steady je sekarang. Nampak macam bersinar dan dia terlupa yang apa tu nak tengok kat sikat lagi dah. Dulu kan penuh tersangkut kat sikat. Lagipun dia dah tak ikat rambut dia rapat-rapat yang kuat sangat, ikat sampai tak boleh menyawa tu, itu pun ada orang mendapat apa tu kesan sampingan yang tak elok kalau you ikat kuat sangat, panas sangat, pakai chemical. Kita tutup cerita dengan tak cukup tidur dan pemakanan yang tak ikut yang macam saya sarankan tu lah. Makan apa tu plant based yang bersih, dan boleh ada cheat day 2 kali seminggu untuk orang yang sihat walafiat. Cuma rambut je masalah, tak apa. Tapi kalau you ada PCOS kan, masalah apa cystic ovary semua tu, mula-mula sekali diet, pastikan gula out, okey, sebab insulin tinggi, gula tinggi boleh menyebabkan luruh rambut. Lepas tu jaga tidur, jaga apa tu pemakanan dan puasa. Beres. Sebab apa? Bila you ikut diet kita, sekurang-kurangnya you dah jaga masalah gut you. Apa tu? You punya usus. Kan ingat tadi, usus tu diperlukan jagaan yang elok sebab bakteria tu nak keluarkan apa? Biotin. So biotin yang tak payah beli. Okey. Lepas tu vitamin D, vitamin D3 yang jemur matahari, tak payah beli. Okey. Nampak tu. Okey, tapi kalau you dah malas nak keluar, kalau tempat you macam Fraser's Hill ke ataupun Taiping selalu hujan sangat, okey, you belilah. Masa hari hujan tu you ambil D3K2 yang rajin saya cerita tu kan. Lepas tu zinc, dalam pemakanan kita dah ada, elok-elok you makan apa tu semua sayur-sayuran, buah-buahan, dan kalau boleh ambil banyak mushroom. Okey, mushroom ni bagus untuk bahan-bahan yang susah dapat daripada tumbuhan. Mushroom tu ada special dia punya kaitan. Tapi kalau boleh, ni petua ya, saya pernah buat tapi saya tak tahan bau dia. Apa tu bawang merah, you blend bawang merah, buanglah kulit sikit, lepas tu tumbuk dia, lepas tu nak blend pun boleh. Perah, ambil air dia, campur dengan minyak yang saya sebut tadi tu, boleh extra virgin oil ke ni, virgin coconut oil kan, you campur, ataupun campur red palm oil pun boleh. Apa tu minyak kelapa sawit yang kualiti bagus tu, yang merah tu, you campur 1:1. Satu sudu bawang merah punya air yang pekat tu, jangan cair sangat, campur dengan minyak, you bagi dia cantik, you buat macam minyak urut. Okey, tinggalkan sejam 2 pun tak apalah. Kalau you tertidur bahaya sikit, bau habis bantal. Saya pernah buat, yang tak tahan tu bau, tapi ada efek, bukanlah cepat, kena tunggu juga. Lepas tu saya pernah buat dengan daun jambu biji pun boleh. Okey, maksudnya daun dia tu, bukan jambu dia tu, daun dia. You ambil dalam 15 helai, you ambil air 1 liter, you rebus dia sampai air tu jadi setengah liter, dan selalunya daun tu dah bertukar warna jadi kuning-kuning brown macam tu. Lepas tu air tu you apa tu you lumur dia kat rambut juga kan. Okey, orang perempuan suka ni sebab dia boleh buat banyak dan tak mahal. Satu lagi, lidah buaya, aloe vera, ambil cecair dia betul-betul, you sapu elok-elok, you biarkan kat situ, no problem. Okey, kalau setengah orang dia campur balik dengan apa tu bawang merah pun. Ni mainan cantik lah, orang-orang kampung ni dia dah belajar kan. Petua dia betul, cuma saya tu je tak tahan dengan bawang tu. So kita boleh pakai apa tu minuman kalau nak bagi kuat lagi, ialah
omega 3. Omega 3 you tahu kan, daripada DND Sacha Inci tu silakan. Lagi satu ialah B complex. B complex tu saya tak ada, you pergi cari sendiri. Okey. Jadi saya fikir-fikirkan, masa saya tak boleh main dengan apa tu, saya dah tak ambil apa tu dye ke cat, memang tak nak langsung. Sebab saya dapati Masya Allah, dia boleh masuk dalam kulit kepala kita, dia masuk dalam darah kita, entah ke mana-mana dia pergi. Oi, takut kalau dengar-dengar boleh jadi kanser darah semua tu. Langsung saya tak, orang kata apa, cium pun tak nak lagi dah. Jangan orang nak offer free pun saya tak ambil kan. So minyak nyok okey, right? So sebab itulah saya ingat tak yang saya cerita kat anda dulu, saya pakai ni dah lama. Ni sampai hari ni saya pakai. Dan saya pernah cerita kat you kan, daripada mula saya pakai DND spray ni, sampai sekarang 1 titik shampoo pun tak pakai, 1 titik apa-apa bahan sintetik lain pun tak pakai. Yang ni saja saya spray sekali atau 2 kali sehari cukup. So what you do is you just spray 3 macam tu, lepas tu you lumur lah kan, lepas tu you buat lagi 3 kat sini, lepas tu 3 kat sini, lepas tu you urut lah, urut kan, urut tu sikat lah. Kan, dan dia yang seronok sekali lah, langsung tak ada klaim momok, langsung tak payah kita risau tentang apa tu nak luruh banyak-banyak. Dan untung sekali ialah you tak payah pakai minyak rambut dan apa-apa lagi dah. Jadi saya, kalau you sudi sila, dia datang dalam kotak bentuk macam ni, DND hair spray. Yang ni betul-betul herbal lah. Bau dia tak adalah wangi, ada perfume apa semua, saya tak letak pun dalam tu. So alhamdulillah. So lain pada tu, ada 3 cara kalau you pergi kat apa tu cosmetic surgery. Dia sama ada boleh tanam semula, tahu tanam semula, ataupun dia bagi minoxidil tu suruh makan. Semua ni saya rasa tak payahlah. Okey, sebab ramai yang dah cuba, banyak sangat kesan sampingan. So 1 minoxidil, nombor 2 ada satu lagi nama ubat apa saya dah tak ingat dah, sebab saya tak akan recommend pun. Dan nombor 3 ialah apa tu dipanggil tanam semula, replanting. Okey, dia tebuk sikit-sikit sini, lepas tu dia ambil rambut yang dia dah buat apa tu study dengan you punya rambut supaya sama semua tu. Dia sama dah ambil rambut you balik, ataupun adalah dia punya orang panggil macam benih dia tu, dia tanam. Last kali selalunya dia bukan tanam, dia just letak macam synthetic hair je. Apa option yang you ada dalam dunia nak rambut ni balik pada, tak payahlah dia senormal masa kita muda dulu, tapi supaya dia melambatkan proses, cukup. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,